Hai and Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Taufik bin Razlan 1180771. Jadi hari ini saya akan membentangkan individu assignment sebuah buku pejuang saham hasil penulisan saya sendiri di bawah tajuk margin kasar. Bagi isi kandungan yang pertama iaitu definisi margin kasar, apakah yang dimaksudkan dengan margin kasar? Margin kasar ialah hasil keseluruhan sebuah syarikat yang ditolak dengan kos barang yang dijual ataupun kita lebih kenal sebagai cost of goods sold. Kemudian dibahagikan semula dengan hasil keseluruhan jualan dan dinyatakan dalam bentuk peratusan. Dalam erti kata yang lebih mudah, margin kasar adalah peratus hasil keseluruhan jualan selepas menolak kos langsung yang berkaitan dengan penghasilan barang ataupun dengan perkhidmatan yang dijualnya. Margin kasar juga merupakan satu formula yang menjadi kayu ukur dalam menentukan prestasi dan kecekapan syarikat dan juga menentukan pengembangan sesuatu perniagaan. Dengan memahami definisi margin kasar, pelbagai aplikasi seperti merancang strategi, meningkatkan standard perniagaan, meningkatkan jualan, mengurangkan risiko kerugian dapat diaplikasikan dalam perniagaan. Selain daripada itu, kita juga perlu memberi fokus kepada margin kasar kerana ianya merupakan faktor penting dalam mengira keuntungan sesebuah syarikat. Penurunan keuntungan yakni penurunan margin kasar juga dapat dikaitkan dengan beberapa faktor seperti inflasi, kawalan kos yang lemah, ketidakcekapan kos buruh langsung dan tidak langsung, pengurusan inventory yang tidak cekap dan berbayar lagi. Isi kandungan yang kedua ialah kepentingan margin kasar. Apakah kepentingan yang kita dapat peroleh daripada penggunaan margin kasar? Syarikat atau perniagaan menggunakan margin kasar sebagai satu alternatif bagi mengukur bagaimana kos pengeluaran mereka yang berkaitan dengan pendapatan mereka. Sebagai contoh, jika sesebuah syarikat itu mengalami kerugian iaitu mengalami peratusan margin kasar yang rendah, ia mungkin mencari proses yang membolehkannya mengurangkan kos buruh sama ada langsung atau tidak langsung, ataupun mencari proses yang membolehkannya mendapatkan pembekal yang menawarkan harga yang lebih rendah ke atas bahan. Sebagai alternatif, ia mungkin membuat keputusan bagi meningkatkan harga untuk meningkatkan pendapatan sesebuah syarikat tersebut. Penggunaan margin kasar juga membantu perniagaan atau syarikat bagi meramal berapa banyak wang yang mereka tinggalkan untuk menampung kos perbelanjaan operasi yang lain. Selain daripada itu, penggunaan margin kasar juga dapat mengukur tahap kecekapan sesuatu syarikat atau membanding dua syarikat dengan saiz yang berbeza antara satu sama lain. Terdapat juga kepentingan-kepentingan lain bagi penggunaan margin kasar seperti yang dinyatakan dalam muka surat 13 dan 14 dalam buku ini. Bagi isi kandungan yang ketiga iaitu formula margin kasar. Jadi bagaimana kita dapat mengira margin kasar? Seperti yang semua sedia maklum, daripada definisi margin kasar adalah hasil keseluruhan jualan ditolak dengan kos barang yang dijual, kemudian dibahagi dengan kos, kemudian dibahagi dengan hasil jualan dan dinyatakan dalam bentuk peratus. Jadi daripada definisi ini, kita dapat menulis formula ini dalam bentuk nombor ataupun equation seperti yang dinyatakan dalam muka surat 17. Dalam isi kandungan ini juga saya telah meletakkan dua contoh sebagai gambaran pengiraan margin kasar. Bagi contoh yang pertama, soalan seperti di muka surat 18. Bayangkan anda memiliki sebuah syarikat dan telah menghasilkan RM200 hasil jualan. Anda telah membelanjakan RM20,000 untuk bekalan perkilangan dan RM80,000 untuk kos buruh. Jadi pengiraan margin kasar dapat dibuat RM200,000 sebagai hasil jualan, RM20,000 ditambah dengan RM80,000 sebagai kos barang yang dijual. Jadi pengiraan boleh dibuat dengan mengikut formula yang telah ditunjuk pada muka surat 17. Jadi margin kasar bagi syarikat tersebut akan memperoleh 50%.
Pengiraan margin kasar bagi contoh yang kedua adalah sama seperti di contoh yang pertama. Seterusnya adalah penerangan bagi margin kasar. Peratusan margin kasar mewakili bahagian setiap ringgit pendapatan yang dihasilkan oleh syarikat bagi mengekalkan sebagai keuntungan kasar. Sebagai contoh, peratusan bagi margin kasar kedua-dua syarikat di contoh yang pertama dan contoh yang kedua adalah 50%. Ini bermakna kedua-dua syarikat tersebut dapat mengekalkan RM50 sen bagi setiap RM1 yang dihasilkan. Memandangkan kos barang yang dijual sudah pun diambil kira dan ditolak, keuntungan kasar tersebut dapat dibuat sebagai pembayaran hutang, perbelanjaan umum ataupun perbelanjaan faedah dan juga pengagihan kepada para pemegang saham. Bagi isi kandungan yang keempat, iaitu apakah perbezaan antara margin kasar dan margin bersih. Dalam konteks perniagaan dan kewangan, margin ditakdirkan sebagai satu perbezaan antara pengeluaran ataupun pengambil alihan produk kepada penjual dan harga jualnya. Margin kasar merupakan satu alat kewangan bagi mengenal pasti tahap kewangan sesuatu perniagaan dengan menggambarkan berapa banyak wang yang ditinggalkan daripada jumlah kos barangan yang dikeluarkan. Sebaliknya, margin bersih merupakan metrik kewangan yang menentukan keuntungan syarikat dengan memperlihatkan peratusan pendapatan yang ditinggalkan selepas menolak perbelanjaan operasi, faedah, cukai dan dividen pilihan. Margin kasar biasanya dijumpai di bahagian bawah penyata pendapatan. Ianya juga digunakan bagi membolehkan syarikat untuk mengetahui betapa efisien syarikat tersebut memperuntukkan sumbernya bagi mengubah jualannya menjadi keuntungan yang sebenar. Formula bagi margin bersih boleh dirujuk pada muka surat seterusnya. Dalam muka surat ini juga saya telah meletakkan carta perbandingan bagi mengetahui lebih dalam tentang perbezaan antara margin kasar dan margin bersih. Dari segi definisi, margin kasar ialah peratusan keuntungan kasar berbanding jualan, manakala bagi margin bersih pula, ianya adalah peratusan keuntungan bersih daripada jualan. Dari segi kepentingan, margin kasar berguna untuk mengetahui peratus keuntungan yang diperoleh daripada perniagaan teras oleh sebuah syarikat, manakala bagi margin bersih pula ialah untuk membantu mengetahui tentang peratus keuntungan sebenar yang diperoleh daripada perusahaan. Untuk kegunaan, margin kasar digunakan bagi mengetahui tahap kecekapan syarikat dalam aktiviti pengeluaran dan pengedaran, manakala bagi margin bersih pula untuk mengetahui tentang tahap kesihatan kewangan syarikat. Bagi isi kandungan yang seterusnya, iaitu margin kasar dalam penyata pendapatan. Margin kasar kebiasaannya dijumpai dalam penyata pendapatan ataupun income statement. Margin kasar adalah catatan penyata pendapatan yang diperlukan bagi mencermin jumlah pendapatan yang ditolak dengan kos barang yang dijual. Margin kasar adalah keuntungan kasar bagi sebuah syarikat atau entiti sebelum perbelanjaan operasi, pembayaran faedah dan cukai. Fungsinya adalah sama sebagai kaya pengukur bagi mengukur tahap keuntungan kasar sesebuah syarikat. Semakin tinggi nilai peratusan margin kasar, semakin tinggilah nilai keuntungan bagi sesebuah syarikat. Gambar 5.1 menunjukkan penyata pendapatan bagi syarikat Apple bagi tahun berakhir 30 September 2017. Peratusan margin kasar bagi tahun tersebut adalah 38.5% dan penerangannya menunjukkan bahawa syarikat Apple telah berjaya mengekalkan 38 sen bagi setiap $1 yang dihasilkan dalam penjualan. Manakala gambar 5.2 pula menunjukkan margin kasar bagi syarikat Apple bagi 3 tahun, iaitu 2017, 2018 dan 2019. Nisbah peratusan yang lebih tinggi biasanya lebih disukai oleh syarikat kerana menunjukkan bahawa syarikat tersebut berjaya menjual inventory pada keuntungan yang lebih tinggi. Margin kasar memberi gambaran awal atau petunjuk umum untuk keuntungan sesebuah syarikat, akan tetapi peratusan tersebut bukanlah ukuran yang tepat oleh kerana hal-hal yang tertentu. Seterusnya adalah isi kandungan yang keenam, iaitu margin kasar dalam pelaburan.
Margin kasar yang tinggi nilai peratusannya adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaburan. Pelabur perlu melihat keuntungan kasar, terutamanya margin kasar dalam sesuatu perniagaan. Pengiraan nilai peratusan margin kasar adalah penting bagi pelabur supaya dapat membandingkan dengan mudah syarikat serupa yang lain. Perbandingan keuntungan margin kasar bagi syarikat serupa dapat memberi pengetahuan kepada pelabur sama ada keuntungan kasar sesebuah syarikat itu sihat atau tidak. Walau bagaimanapun, setiap pelabur perlu melihat semua nisbah kewangan sebelum membuat kesimpulan dalam pelaburan. Gambar yang ditunjukkan merupakan pasaran saham bagi syarikat Apple bagi 5 tahun iaitu 2016 sehingga kini di dalam TradingView. Terdapat beberapa langkah untuk melihat peratusan margin kasar di dalam pelaburan. Seperti contoh gambar di dalam TradingView, langkah-langkahnya adalah langkah pertama, selepas membuka pasaran saham sesuatu syarikat, kita perlu menekan klik pada metrik fundamental untuk saham dan menaik margin kasar ataupun gross margin. Langkah yang kedua pula, selepas memilih margin kasar, anda perlu menghidupkan indikator tahunan ataupun suku tahunan atau kedua-duanya sekali. Pada muka surat 43, gambar menunjukkan margin kasar suku tahunan bagi syarikat Apple. Margin kasar tersebut menunjukkan bahawa suku pertama tahun 2019 meningkat sehingga suku tahun pertama 2020. Akan tetapi mengalami penurunan yang besar pada suku tahun kedua 2020. Gambar seterusnya menunjukkan graf margin kasar tahunan bagi syarikat Apple dalam tahun 2015 sehingga 2020. Peratusan margin kasar tersebut kemungkinan berbeza dengan peratusan margin kasar di dalam penyata pendapatan kerana pengiraan bagi bulan yang berbeza. Sebagai contoh, pengiraan margin kasar bagi 2017 di dalam penyata pendapatan adalah 38.5% kerana mengambil kira hasil jualan dan kos jualan pada bulan September 2017. Akan tetapi pengiraan bagi margin kasar bagi tahun yang sama 2017 di dalam TradingView adalah 38.01% kerana mengambil kira kos jualan dan kos barang yang dijual pada bulan Oktober 2017. Akan tetapi formula pengiraannya adalah sama. Pembentangan seterusnya mengenai faktor naik dan turun harga saham bagi syarikat Apple dan impaknya kepada margin kasar. Penurunan dan kenaikan harga saham bagi syarikat Apple adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah penurunan teknologi yang berpunca daripada kebimbangan terhadap penilaian tinggi yang terlalu cepat. Yang kedua adalah perubahan pelabur yang beralih kepada syarikat penerbangan. Impaknya kita boleh lihat terhadap margin kasar adalah negatif disebabkan jualan yang tidak banyak tetapi tetap perlu menampung kos jualan yang banyak. Seterusnya adalah penurunan margin kasar suku tahunan 38.42% bagi suku pertama 2020 kepada 37.11% bagi suku kedua 2020. Apple mencatatkan penurunan margin kasar dan berkata dalam pemfailan suku tahunannya bahawa peratusan margin kasarnya menurun adalah disebabkan oleh struktur kos produk yang lebih tinggi. Apple merekodkan struktur kos produk lebih tinggi daripada berbanding harga jualan mereka. Apple terpaksa menolak hasil jualan mereka dengan kos jualan yang tinggi. Akibatnya mereka mendapat keuntungan yang lebih rendah. Untuk isi kandungan yang terakhir daripada buku ini, saya dapat simpulkan bahawa keuntungan dan pendapatan kasar perusahaan adalah salah satu petunjuk utama bagi sebuah syarikat atau entiti. Margin kasar menunjukkan sama ada syarikat tersebut telah menggunakan asetnya dengan baik atau tidak, atau berapa banyak keuntungan yang diambil kira untuk setiap ringgit yang digunakan. Penggunaan peratusan margin kasar adalah sangat penting dan diperlukan bagi sesebuah syarikat dan juga kepada pelabur bagi mengenal pasti gerak hala tuju sesebuah syarikat. Dengan ini, dapat disimpulkan sekali lagi bahawa margin kasar sangat penting dalam membantu untuk mengira keuntungan kasar dan kesekapan sesebuah syarikat. Setakat itu saja pembentangan saya terhadap buku ini. Saya harap dapat menambahkan ilmu kita semua. Sekian, terima kasih.